الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم yang dimuliakan dan pengerusi surau, kepada ahli jawatan kuasa surau, pada tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para asatizah, ahli jawatan kuasa surau tersebut, buat dua kali juga kepada muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala mesti lagi menempatkan kita di antara hamba-Nya yang senantiasa salat berjemaah, salat fardu berjemaah, yang mana kemudian Allah Ta'ala masih lagi berikan kita ruang dan peluang untuk bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pada penghujungnya ada kebaikan yang kita boleh perolehi, ada manfaat di dalamnya, dan juga dia di antara bentuk kebaikan yang menjadi pemberat amal kebaikan di hari akhirat kelak, insya-Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir kita jumpa pada 12 hari bulan, 12 hari bulan 2 sebelum saya berangkat ke Mekah. Besok hari Khamis tu saya berangkat ke Mekah, dan sepatutnya saya ke Mekah lagi, tapi disebabkan ada musibah, ada wabak yang sekarang ni melanda umat Islam dan semua sekali kita dunia kan. Jadinya Arab Saudi menahan sejak daripada 27 bulan 3 sampai 27 bulan 2 sampai ujung bulan 3, dia batalkan semua penerbangan masuk ke dalam negara ini. Begitulah. Jadi kami memang terpaksa lah, sepatutnya pergi, jadi kita tangguhkan dahulu. Dan itu pasal daripada wabak tu, tuan-tuan, menyebabkan orang banyak takut. Kita tengok banyak orang kuat datang ke masjid, ke surau, pasal takut penyakit tu lah kan. Semua yang problem. Tak ada lah kat sini semua okey, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, cumanya yang saya terkesan masa khutbah dekat sana ni, tuan-tuan, kita tahu pernah dengar khutbah dekat sana kan. Antaranya daripada Syekh Dr. Sa'ud Syurih. Atau pernah dengar khutbah dia? Khutbah dia antara intipati yang ada di dalamnya, antaranya adalah dia menyatakan setiap manusia itu memang Allah Ta'ala jadikan punyai kelemahan, punyai kekurangan. Itu sunnatullah. Semua manusia, maknanya Allah Ta'ala memang jadikan itu, ada kelemahan dan ada kekurangan. Namun di dalam kelemahan dan kekurangan
Islam tak ambil peduli dengan itu. Tetapi Islam ambil peduli berkaitan dengan tata cara ibadah. Pasal tata cara ibadah, bagaimana tata cara ibadah? Ahsanu amalan, amalan yang terbaik, bukan kepada aktsaru amalan, amalan yang terbanyak. Amalan yang banyak tapi kalau tidak ada kualiti, dia tak jadi apa juga. Puasa setiap kali kita solat, bila mana kita tahu ada kekurangan, maka perbaiki kekurangan tersebut, supaya solat yang kemudian akan menjadi lebih baik daripada solat yang sebelum. Itu kita punya target. Kita bukan datang just saja datang sebuah masjid, solat, khalas. Nah, bukan itu tuan-tuan. Pengabdian kita kepada Allah Ta'ala mestilah kita dalam keadaan yang terbaik. Maknanya setiap orang itu, kalau kita tengok daripadanya, itu mempunyai keistimewaan. Semua orang mempunyai keistimewaan. Setiap orang ada amalan pelengkap masing-masing. Pasti ada. Setiap orang ada amalan pelengkap masing-masing. Nah, kalau kita tengok dalam hukuman pun sama, ada perbezaan. Begitu juga lah kepada pahala. Pahala juga mempunyai perbezaan tingkatan. Itu pasal tuan-tuan, dikisahkan sahabat dahulu ada hadis berkaitan dengannya, yang orang dia tidak pernah tinggal solat berjemaah, tak pernah tinggal, dan dia diketahui rumah dia adalah yang paling jauh di antara sahabat. Sahabat ni tanya kepada dia, mengapa tidak kamu beli kedai untuk kamu menaiki daripada rumahmu sampai ke masjid? Bukankah mudah untukmu? Dia kata apa? Sungguh pun kalau ada orang suruh aku beli rumah, aku dekat dengan masjid pun aku tak nak. Biar aku jauh. Aku nak Allah Ta'ala berikan pahala setiap langkah yang aku datang ke masjid dan balik ke masjid. Maka kata Rasul SAW, Allah Ta'ala akan mengumpulkan ini untuk kamu. Kata begitu. Kata itu pasal kalau kita tengok keupayaan atau kesusahan, tentang kesusahan untuk tuan datang ke masjid, dia ambil peduli. Berbeza pada orang naik kereta dengan orang naik jalan kaki, mesti ada beza. Kereta senang pagi, khalas. Masalah orang jalan kaki tuan terpaksa datang awal. Kadang-kadang dia terpaksa tempuh benda itu semua. Pasal tuan kena ingat, kepayahan di dalam beribadah diambil kita. Makanya kemudian apa yang dia ambil lagi di dalam khutbah tersebut, kata apa, manusia diciptakan tidak sama warna kulit, tidak sama fizikal bentuk badan, tidak sama fikiran, dan mereka tidak mampu untuk menjadi first class mengikut acuan tadi. Tetapi Allah Ta'ala buka peluang untuk kamu tu apa dia, menjadi first class di dalam ibadat masing-masing. Kita baru kehilangan seorang pelawak, dan saya beri abang kan. Kalau nak kira tuan-tuan duduk dekat sini dalam masjid ni, nak bandingkan dengan dia, mungkin tuan-tuan lebih daripada dia duduk dalam masjid. Pasal dia memang dia dekat itu, kat pentas dan segala macam ni. Tapi tuan-tuan, dia jadi first class dalam bab apa? Dalam bab sedekah. Mungkin tuan-tuan sama ataupun dia mungkin lebih. Maka setiap orang Allah Ta'ala bagi peluang yang sama. Dia boleh menjadi first class di dalam amal mereka. Dia menjadi first class dalam bahagian apa? Sedekah. Tuan-tuan tengok, itu pasal kata baginda sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang mati, yang disebut akan kebaikannya setelah dia meninggal, dan orang banyak rindu pada dia, maka situlah
dinyatakan dia itu mati dalam kebaikan. Husnul khatimah. Betul. Maka kita nak juga jadi macam itu. Maka perbanyakkanlah. Ada orang dia tak boleh berpuasa, dia boleh baca zikir, dia boleh baca surat sunat. Perbanyakkan surat sunat. Tak mampu dia buat semua, jangan tinggalkan semua. Maka dia kata apa? Tiada keaiban jika menemui kegagalan. Dia mencuba lalu gagal, itu tidak dinamakan keaiban. Tetapi yang dinamakan keaiban adalah orang yang gagal untuk mencuba. Itu keaiban. Itu sememangnya keaiban. Maka dia kata apa? Setiap orang ada bidang yang sesuai untuk diri. Ini nak dinyatakan. Dan setiap kelebihan ada padanya tidak boleh dibanggakan, kerana dia punya kelemahan. Begitu juga dengan orang lain. Dia mempunyai kelebihan, tapi dia ada kelemahan. Kita nak bangga apa? Tentang maka di situ yang kata apa? Mereka itu saling lengkap-lengkapi. Tak, lengkap-lengkapi. Sebagaimana para sahabat. Bukan semua sahabat pandai berperang. Bukan semua tuan-tuan. Tetapi bahkan mereka itu pandai berperang. Tapi dalam taktikal, siapa yang paling unggul? Khalid Al-Walid. Dalam bab faraid, siapa dia? Zaid bin Sabit. Bahkan sahabat yang lain mengerti berkaitan dengan faraid. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam kata apa? Yang paling mengerti adalah Zaid bin Sabit. Siapa lagi? Muaz bin Jabal. Dia dalam bab apa? Dalam bab halal dan haram. Bukankah mereka itu lengkap-lengkapi? Kalau nak tanya bab halal dan haram, tanya Muaz. Kalau Zaid bin Sabit berkaitan dengan faraid, berkaitan dengan peperangan, ditanya kepada Khalid Al-Walid. Allah, lengkap-lengkap. Maka kata apa? Begitulah manusia itu dijadikan. Kekurangan itu bukanlah suatu untuk dipertelagakan, dan keistimewaan bukan sesuatu untuk dibanggakan. Dia itu menjadi satu bangunan yang dilengkapkan dengan semua sekali. Kerana setiap bangunan itu terdiri daripada material yang berbeza. Betul? Tentang tengoklah ni masjid ni kan, masjid surau. Dia bukan dia tengok batu saja, tetapi dia ada tingkat dan pintu. Bukankah dia menjadi lengkap? Cuba bayangkan seandainya semua batu, seorang pun tak boleh masuk dalam ni. Apa guna bangunan begitu? Maka dia tidak lengkap. Maka di situ ada metode yang berbeza. Itulah Islam. Maka di situ adalah lengkap melengkapi di antara satu dengan yang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Itu di antara intibati dan berkaitan dengan khutbah. Dalam khutbah Jumaat di Mekah ketika mana kami sebelum pulang pada 21 hari bulan Yul. Mana 21 bulan Yul sebelum pulang ke sini. Lepas tu dah tak boleh masuk lah. Sampai lah tuan-tuan nak ilu juga nak pergi sini, nak pergi sana tu. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kita sambung pada pertemuan kita yang telah lalu. Ada dalam satu hadis kita ada bicarakan berkaitan dengan mengucapkan subhanallah. Ingat tak tentang hadis itu? Sudah bunyi apa tu? Hadis wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu للرجال والتصفيق للنساء متفق عليه زاد مسلم في الصلاة. Nah, hadis menentang. Hadis ini dia kata apa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tasbihu lirijal." Tasbih itu untuk orang laki-laki. Wa tasbihu lin-nisa, dan menepuk tangan itu adalah untuk orang perempuan. Ini berkisar dengan tuan-tuan. Sebelum ini kita bincang berkaitan dengan ucapan salam. Bagaimana menyambut salam ketika mana orang yang sedang salat. Betul tak?
Last kita jumpa pada 11 hari 12 dan 2. Tak, tuan-tuan. Baik. Hadis ini dia kata apa? Berkaitan dengan mengucapkan subhanallah. Satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam, hadis itu panjang. Ada sebagaimana hadis daripada, kalau kita tengok hadis daripada seorang sahabat. Allahumma salli ala Muhammad. Az-Zuraqi. Az-Zuraqi. Saya tak ingat nama dia, saya ingat Az-Zuraqi radhiyallahu anhu. Dan hadis itu berkaitan dengan dimasuk di dalam solat masa itu. Dia solat, dia kata apa? Khalafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'atastu. Kemudian dia berbersin. Kemudian dia menyebutkan alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban. Mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ataupun alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban. Mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Disebut itu. Habis solat tuan-tuan. Habis di solat, baginda sallallahu alaihi wasallam pun kata, siapa yang berbicara di dalam solat tadi? Kemudian baginda ulang yang kedua, siapakah yang berbicara di dalam solat tadi? Kemudian baginda bertanya lagi sekali, siapakah yang berbicara di dalam solat tadi? 3 kali baginda tanya tuan-tuan. Sahabat takut tuan-tuan. Oh, silap apa pula ni? Apa yang silap ni? Gitu tuan-tuan. Seumpama tuan-tuan, tuan-tuan ingatlah siapa yang pernah pergi haji? Bila tuan-tuan pergi haji dekat Jamrah tu kan, Wusta lah, Kubra, Sugra tu, sebelah tu kan ada masjid. Betul tak masjid tu? Masjid tu tuan-tuan, ada cerita tu berkaitan dengannya. Apa cerita dengan masjid ni? Satu ketika ni baginda solat subuh. Baginda solat subuh. Bila habis solat subuh, baginda pun berpaling kepada sahabat. Lalu didapati ada 2 orang di belakang, yang mana dia duduk, dia tak sama-sama solat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun bertanya, panggil 2 orang tu. Bila panggil tuan-tuan, sahabat yang 2 orang tadi tu, dia mulalah rasa takut. Pasal apa salah kami ni? Itulah. Yang itu baginda kata apa? Mengapa kamu tidak menyertai kami solat tadi? Dia kata apa? Ya Rasulullah, kami dah lakukan dah. Kata baginda, jangan lakukan yang demikian. Yang kamu lakukan itu wajib. Yang kamu ikut untuk solat bersama kami, itu sunat dah hukum dia. Itu pasal dia tuan-tuan. Itu yang dinamakan solat ulangan. Tentang solat ulangan. Nah, banyak orang tak nak buat solat ulangan ni. Pasal dia berat, betul tak? Betul tak tuan-tuan berat? Berat tuan-tuan. Tak percaya tuan-tuan ada seorang masuk untuk solat maghrib dua ni. Ada orang yang ikut jadi apa nama? Jadi jemaah dia. Tak ada tuan-tuan, tengok je. Ada dia kata, solat kat sana sikit. Okay tuan-tuan. Kan? Orang tak bagi sini tuan-tuan. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok dalam hal ni, dia boleh mendapat apa dia? Pahala yang sempurna. Pada mula asalnya dia solat, hanya mendapat 1 darjat. Tapi bila tuan-tuan ikut dia menjadi makmum pada dia, tuan-tuan, maka dekat situ dia dapat apa? Pada mula dia dapat 1 darjat, dia dapat 27 darjat. Tapi nak buat dia tuan-tuan, Allah. Solat qadha tu tak terbuat-buat. Nah, ini lagi solat ulangan. Itu yang kata. Dalam hal sama juga. Tentang cuma satu dia tadi ada orang tanya. Ustaz, ada imam dia buat solat sunat hajat. Solat hajat dah setelah asar. Tentang jangan buat. Tidak ada solat setelah solat asar. Tak boleh tuan. Setelah solat asar tak ada solat yang boleh dibuat dah. Mereka solat apa? Solat dia mati itu dinamakan, kalau solat jenazah tu, asbab yang datang dahulu. Pasal apa buat? Pasal ada jenazah. Tuan. Pasal dah mati dah kena buat solat jenazah. Tapi solat hajat nak buat apa?
hajat tak sampai lagi tapi nak buat. Bukankah asbab datang kemudian? Itu nak kena tahu tuan-tuan. Jadi solat yang boleh dia lakukan apa dia? Solat sunat, wudu. Solat sunat, tahiyatul masjid. Itu boleh buat tuan-tuan. Pasal asbab datang dulu. Pasal apa buat? Solat sunat, wudu. Dah habis wudu dah, masuk dalam ni buat solat sunat, wudu. Pasal apa buat solat sunat? Jadi pasal. Pasal apa buat ni? Solat sunat yang mana kita buat tahiyatul masjid. Pasal apa? Kita masuk dalam masjid, maka buatlah. Yang itu tuan-tuan, itu dibolehkan. Tapi solat sunat dia tak boleh. Dia bukan dalam lingkungan yang demikian tau. Jadi tak boleh buat tuan-tuan. Tuan-tuan, ada orang dia langgar juga. Tak boleh. Nak buat macam mana? Tidak ada solat setelah solat asar. Tak ada. Dia buat juga. Tak boleh juga. Ada sebagian ulama meletakkan haram, tak boleh. Melainkan kalau solat itu solat yang ada asbab yang datang dahulu, bukan asbab yang datang kemudian. Allahumma shalli ala. Pasal tu saya tinggal tadi tentang apa tadi. Baik, kat mana tadi? Baik. Yang 3 kali itu kan. Apa yang dia bagi Rasulullah SAW pun tanya pada sahabat tadi, siapa yang berkata tadi? Kata dia, ya Rasulullah, anna ya Rasulullah. Jadi bagi Rasulullah SAW pun kata apa? Apa yang kamu ucapkan? Dia kata, aku mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kata bagi Rasulullah SAW, aku diperlihatkan, dipertontonkan lebih 30 malaikat berbondong untuk mendapatkan apa yang engkau baca tadi untuk naik ke atas. Tuan-tuan, itu maknanya boleh disebutkan alhamdulillah di dalam solat, boleh dalam solat. Baik. Hadis ni dah wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasbih lirijal wa tasbih linisa. Memang kalau kita tengok tasbih ni adalah untuk kaum lelaki dan menepuk tangan bagi orang perempuan. Hadis dia yang ini. Baik tuan-tuan. Hadis yang pendek tetapi yang panjang bagaimana? Yang panjangnya adalah lagi 7 minit nak masuk waktu Isya. Betul? Betul lah 7 minit. Baik, dia kata apa? Di antara Amr bin Auf, Bani Amr bin Auf. Bani Amr bin Auf di mana? Di Kuba. Di Kuba. Di Kuba tu dekat Masjid Kuba tuan-tuan, di daerah tu. Jadi Amr bin Auf, jadi Bani Amr bin Auf datang satu fitnah. Bila datang di fitnah, baginda sallallahu alaihi wasallam pun pergi kepada mereka, lalu datang kepada rumah-rumah mereka untuk mendamaikan mereka pasal fitnah ni. Jadi baginda pergi ke rumah mereka sampailah kepada waktu solat. Waktu solat kemudian bila pun bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ditanya kepada Abu Bakar, adakah kamu sudah bersedia untuk mengimami orang-orang ni? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi habis itu kemudian mereka pun solat. Bila mereka sedang solat, baginda sallallahu alaihi wasallam sampai ke dalam masjid dan kemudian baginda pun menyusuri mereka sampai kepada saf depan. Bila sampai kepada saf depan, sahabat-sahabat pun tengok, Rasulullah ni. Jadi mereka pun bertepuk tangan. Bukan tepuk tangan, jadi kata, Rasulullah, bukan itu kan. Wallahu ta'ala tak. Rasulullah nak bagi tahu kepada Abu Bakar, Rasulullah ni, Rasulullah. Jadi Abu Bakar pun perasan. Jadi kemudian dia pun memberi laluan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mengimami mereka. Dia sedang solat ni. Jadi dia pun mundur ke belakang, baginda sallallahu alaihi wasallam pun ke depan mengimami solat mereka. Habis solat, baginda sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada sahabat, ada apa dengan kamu? Kamu ni apa ada dengan kamu ni? Saling bertepuk-tepuk tangan, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya dah? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu dia kata apa?
Aku melihat kalian telah banyak bertepuk tangan. Siapa yang ingin memperingatkan sesuatu, hendaklah dia bertasbih, mengucapkan tasbih. Ada mengucapkan tasbih, yakni mengucapkan subhanallah. Ada sesungguhnya mengucapkan subhanallah untuk kaum laki-laki dan bertepuk tangan itu untuk orang perempuan. Bagi kat situ lah tuan-tuan, akhir itu pada hadis itu tadi. Makna dia kata apa tuan-tuan? Dalam bab ni, baik tuan-tuan dekat sini tuan-tuan. Maka timbullah isu. Timbul tuan-tuan isu. Isu dia apa? Ustaz, kita nak tegur imam tu, adakah kita niat zikir? Tuan-tuan macam mana? Niat zikir tu atau niat untuk tegur imam? Niat untuk tegur imam. Pasal kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dah kata apa? Apabila kita hendak mengingatkan, ada untuk memperingatkan sesuatu kepada solat mereka, memperingat, yakni kita menegur imam, bukan berzikirkan. Kalau tuan-tuan dalam satu kitab bersyarah berkaitan dengan ni, kalau seandainya kita solat tu kita niat untuk zikir, tak boleh lah. Pasal yang mana pada masa itu tuan-tuan, contoh tuan-tuan, adakah tuan-tuan dibolehkan bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan baca alhamdulillahirrahmanirrahim, tiba-tiba tuan-tuan nak berzikir subhanallah subhanallah, boleh ke? Boleh ke? Tak boleh. Tetapi dalam bab ni tuan-tuan menegur imam, bagaimana cara nak tegur imam? Dengan bertasbih. Oh betul, nampak kat situ lah. Maknanya benarlah, tidak menjadi suatu kesalahan bila mana tuan-tuan hendak menegur imam dengan mengucapkan subhanallah. Memang itu cara dia. Bagi orang perempuan adalah dengan menepuk tangan. Itu dia. Nak bagi tahu tu. Apa yang orang perempuan nak macam mana? Itulah nak tegur imam supaya imam mengetahui dia sedang melakukan kesilapan. Itu dia tuan-tuan. Baik, kemudian hadis yang lain. Ini saya datangkan kepada tuan-tuan satu lagi hadis. Ya tuan. Saya ingatkan nak bincang kepada tuan-tuan berkaitan dengan berdehem. Kan kalau kita sedang salat kan. Tapi yang itu nanti dulu kita masuk kepada satu lagi hadis. Ada? Wa 'an bin Umar radhiyallahu anhuma qala qultu li Bilal kaifa ra'aitu, kan yang hadis Bilal. Wa 'an Abi Qatadah, ada wa 'an Abi Qatadah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun, dikata apa? Umamah bint Zainab fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha, muttafaqun alaihi wa li Muslim wa huwa ya'ummun nas fil masjid. Ini tentang hadis ni berkaitan dengan solat menggendong baby. Tuan-tuan tak nak buat kot kan. Dah anak semua dah besar-besar, nak gendong apa dah. Kan ni anak yang kecil. Kalau macam saya putri ni juga anak ni anak kecil ni kan. Tapi tak dapat-dapat. Nampak macam mana orang rumah tak bagi dah. Kan suruh pas pattern tak boleh belum. Kan tak dapat lah. Dia kata boleh bang. Saya dengar dia cakap boleh, syukur lah. Tapi lepas dia tak ada, memang tak ada harapan. Lepas dia tak ada, azan. Jam saya cepat ni. Baik. Hadis ni tuan-tuan, ada berkaitan dengan Umamah, anak Umamah binti Zainab. Dia kata apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah solat sambil menggendong Umamah binti Zainab. Bila sujud baginda meletakkan Umamah di bawah, dan bila berdiri baginda menggendongnya lagi. Hadis muttafaqun alaih. Sementara di dalam riwayat Muslim, padahal pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam kata apa? Wa huwa ya'ummun nas fil masjid, baginda sedang mengimami mereka. Tuan-tuan, maknanya masa itu baginda sedang solat. Yakni baginda menggendong Umamah, yakni cucu baginda, diletakkan di atas bahu baginda. Dan ketika mana rukuk dan ketika mana sujud, baginda meletakkannya di bawah. Dan bila baginda hendak bangkit, baginda akan menggendongnya kembali. Tak pernah tengok orang sedang menggendong baby? Orang tak pernah tuan-tuan.
Nanti kita akan sambung selepas insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kita akan dengar azan daripada bumi Madinah insya-Allah. Boleh insya-Allah. Hadis ini satu hadis yang kita akhiri teman-teman. InsyaAllah kita akan bersambung nanti. Cuma hadis yang hadis terakhir. Masa kita belum masuk dalam bab yang lain ni, banyak lagi bab yang kita belum masuk lagi adalah berkaitan dengan bagaimana cara memberi salam. Salam tak tahu kan? Biasa kita bincang berkaitan dengan apa dia? Cara menjawab salam dia solat kan? Ingat cara menjawab salam dia solat dia banyak yang mana bagi kita letakkan antaranya adalah dengan mengukur telapak tangan. Kemudian hadis yang lain adalah diletakkan telapak tangan ini di bawah dan menghadap yang ini menghadap ke atas. Ada begini, ada yang dengan jari, ada dengan anggukan, kan? Yang itu banyaklah kita tengok itu kan. Jadi cara menjawab salam di dalam solat. Baik, yang ini adalah berkaitan dengan mendukung banyak ketika mana di dalam solat. Cuma nak sebutkan hadis ini adalah banyak perbezaan pendapat ulama. Baik, tentang pertama sekali kita tengok hadis daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Kata apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah salat sambil mendukung Umamah binti Zainab. Siapa Zainab? Siapa Zainab? Zainab adalah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata apa? Bila mana baginda sujud, maka baginda meletakkan Umamah di bawah. Dan bila baginda berdiri, baginda mendukungnya lagi. Dan hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Sementara di dalam riwayat Muslim, saat itu kata apa? Rasulullah SAW sedang mengimami salat. Sedang mengimami salat. Baik, kita tengok pada hadis tentang banyaklah kalau kita tengok kalau kita tengok Umamah ni kan, Umamah binti Zainab ni antaranya Ali bin Abi Thalib pernah memperistrikan Umamah. Setelah Ali terbunuh, ia menikah dengan Mughirah bin Naufal bin Harith bin Abdul Muttalib. Baik, hal yang kita boleh ambil daripada hadis, gerakan seperti ini boleh dilakukan di dalam solat fardu maupun solat sunat. Pasal apa disebut macam itu? Baginda mengimami solat. Bukankah bila mana baginda mengimami solat sudah pasti solat fardu? Solat fardu pun imam dengan imam pun boleh melakukannya, apatah lagi makmum. Solat fardu pun boleh buat, apatah lagi solat sunat. Nak sebut itu. Baik. Kemudian apa lagi? Boleh menyentuh dan mendukung seorang anak kecil yang diyakini suci daripada najis. Mesti dia suci daripada najis, kerana keyakinan tidak boleh hilang dengan keraguan, dan yang meyakinkan adalah asal sesuatu itu suci. Kalau kita tengok, syak tidak boleh mengatasi keyakinan tidak boleh mengatasi syak. Baik. Kemudian kita tengok perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ini kalau kita tengok tentang perbezaan. Kemudian kalau kita tengok antaranya
Imam Malik dan sebahagian ulama berpendapat bahawa banyak bergerak dapat membatalkan solat. Mereka juga menganggap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam mendukung Umamah saat itu termasuk melakukan gerakan yang banyak. Mereka menyatakan hadis ini ada 3 segi. Ada 3. Pertama, Ibnu Al-Qasim meriwayatkan daripada Imam Malik bahawa hal itu tersebut di dalam salat sunat. Ini kalau kita tengok, dalam salat sunat diperbolehkan apa yang tidak dibolehkan dilakukan di dalam salat fardu. Itu dia kata. Kemudian yang kedua, dia kata apa? Asy'ab juga meriwayatkan daripada Imam Malik bahawa hal ini berlaku hanya di dalam salat sunat ataupun pada saat darurat. Menurut mereka darurat arti tidak ada hal yang lain yang dapat dijadikan solusi. Tidak ada boleh nak jadikan solusi. Terpaksa buat, terpaksa dukung. Maknanya kat situ bukan selalu bagi dia buat. Bagi dia buat kerana masa itu je. Jadi mendukung dia. Menurut Imam Malik yang ketiga, hadis ini telah pun mansukh, dihapuskan. Imam Malik melarang melakukan banyak gerakan di dalam solat selain gerakan yang telah diatur di dalam solat. Ini pendapat Imam Malik. Maka datanglah kenyataan mengatasi ataupun kalau kita tengok membahaskan tentang tengok tanggapan. Pendapat pertama tidak dapat diterima kerana ada riwayat yang sahih yang membantah hal tersebut. Yang mana pendapat yang pertama tadi daripada Ibnu Al-Qasim dan riwayat dari Imam Malik tadi. Dia kata apa? Bainama nahnu tantadhiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri aw al-'ashr wa qad da'a Bilal lis-salah idh kharaja 'alaina Umamah binti Abil 'As 'ala ummi. Dia kata apa? Ketika kami sedang menanti Rasulullah SAW untuk solat zuhur ataupun solat asar, sementara Bilal telah mengumandangkan azan solat, tiba-tiba baginda pun keluar menemui kami sambil membawa Umamah di lehernya. Baginda Muslim meriwayatkan daripada Abu Qatadah, dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW mengimami orang-orang sedang Umamah berada di lehernya. Betul tak dibantah pada pendapat yang pertama tadi yang menyatakan itu adalah solat sunat bukan solat fardu. Tapi yang dikata apa? Tak. Bilal pada saat itu sedang mengumandangkan solat, yakni pada masa itu mereka nak solat zuhur ataupun asar. Ketika mana mereka itu solat, tu Rasulullah SAW menggendong Umamah. Boleh faham tak? Ini membantah baik. Yang kedua, adapun hal yang dilakukan Rasulullah SAW dalam kondisi darurat. Dia kata apa yang kedua itu? Dia kata apa? Dalam darurat. Kata kat sini, lalu dibantah. Adapun hal itu dilakukan Rasulullah dalam kondisi darurat, maka pendapat itu jauh daripada kebenaran. Kerana Rasulullah saat itu boleh saja menitipkan Umamah pada saudaranya kerana rumahnya tidak jauh daripada masjid. Kan baginda rumah tak jauh pun, boleh je baginda serahkan pada saudaranya jaga kejap Umamah. Betul tak? Maka itu bukan kondisi darurat. Kemudian yang ketiga, tidak benar anggapan yang mengatakan bahawa ini telah dihapus kerana kemungkinan penghapusan tidak boleh dijadikan landasan dalam menggugurkan hukum yang baku. Adapun hadis inna fi shalah la syughlan, sesungguhnya di dalam salat itu ada sesuatu yang menyibukkan. Ada yang sebut yang itu yang menyibukkan. Maka dekat situ hadis ini diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud, bukan kepada Zainab, bukan kepada ini. Dia kata apa? Datang daripada Habasyah sebelum perang Badar, sedangkan Zainab dan anaknya datang ke Madinah setelah beberapa hari perang Badar. Maka dia kata apa? Tidaklah benar dan tidak berlandaskan pada dalil tadi. Maka dia kata apa? Bolehnya solat bila mana kita mendukung baik. Tapi tetap benar tak benar tentang. Jadi dalam hal ini tentang tetap boleh lakukan solat. Jadi dengan mendukung bayi, cumanya tuan-tuan jangan kena pastikan baby itu bersih, suci daripada debu. Jadi debu tak suci, bernajis lah. Payah no lah tuan-tuan.
Ada itu suci dan lembu tu lagu kan. Maknanya tuan-tuan solat kan. Bila masa tuan-tuan kan, saya kata tak ada baby masalah. Kalau baby saya boleh tunjuk. Tak ada baby nak macam mana tunjuk je lah. Baik lah tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan pegang sisi satu, tuan-tuan pergi sisi satu. Tak ada salah, boleh je. Tuan-tuan nak. Bila rukuk, tuan-tuan rukuk lah. Bila tuan-tuan nak sujud, tuan-tuan sujud. Tuan-tuan letak kat sini. Lepas tu tuan-tuan solat lah. Kan? Bila tuan-tuan nak bangun, itulah. Tapi kena pastikan dia suci daripada najis. Maknanya kata apa? Yang ini dia membahaskan berkaitan dengan pasal kata ada sebagian pendapat menyatakan yang itu ada darurat apa dulu, itu telah pun dijawab. Pasal tak ada yang dijawab tadi. Maknanya itu adalah sebab yang tidak benar. Sebab yang tidak benar. Allah Taala. Itu hadis yang hari ini yang kita boleh dengarkan tentang insya-Allah. Pada pertemuan yang akan datang kita akan bahaskan berkaitan dengan salat ini. Nak jadi berkaitan dengan cara memberi salam. Itu satu hal ini. Kadang-kadang ada orang bagi salam kat ni. Kita akan tengok perbahasan dia tentang yang mana dikatakan dengan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Pasal ada sahabat yang datang kepada baginda menyampaikan salam daripada sahabat yang lain. Bagaimana caranya? Jangan ke mana-mana. Kita masih dalam rancangan yang sama. Berjumpa kita pada bulan depan insya-Allah. Allah Taala. Ada soalan? Alhamdulillah ada tuan-tuan. Ada mudah-mudahan tuan-tuan. Jadi cuma saya nak ketengahkan tuan-tuan di dalam kitab ni tuan-tuan. Tuan-tuan, kitab ni tuan-tuan dia bacaan yang ringan. Bacaan ringan tuan-tuan. Apa dia? Lautan Hikmah. Ada lautan Hikmah. Cerita dia tuan-tuan berkaitan dengan kisah-kisah yang dikumpulkan berkaitan dengan dia siap tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok, saya tengok tunjukkan sebagainya kesabaran Nabi tuan-tuan. Dalam ni hadis ni hadis diambil, dia letakkan di situ, dia letak kaki kat situ tuan-tuan. Di situ dia letakkan hadis yang sahih tu. Ada ditimpulkan tuan-tuan. Semua kemudian disyarahkan. Apa sebab? Apa berkaitan dengan ayat ini? Tuan-tuan, bagus sangat ayat ini. Kitab ini tuan-tuan boleh dijadikan sebagai bacaan. Tuan-tuan, dan tuan-tuan boleh ambil ibrah daripada ini. Satu kitab ni tuan-tuan 65 riyal. Mahal lah tuan-tuan, 65 riyal standard lah tuan-tuan. Tapi berbaloi lah apa yang tuan-tuan boleh dapat di dalamnya. Nak order dia tuan-tuan, nak tuan-tuan kena bagi nama pada saya lah. Ada pasal tapi yang tuan-tuan ambil, jangan order tu, start order tu. Saya nak satu. Tuan-tuan nak satu 65, kena 10 orang, 600 setengah aku nak buat. Tiba-tiba tak jadi beli pening kepala tu tuan. Jangan buat macam tu. Jadi ni kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh jumpa dengan saya lepas solat insya-Allah. Jadi kita akan menilai tuan-tuan nak. Ni pasal apa bacaan, cuma dia punya bahasa tu dia pasal terbitan Indonesia. Kan? Terbitan Ghazali ni bahasa tu kadang dia ringan juga lah, tak dalam berat sangat begini. Saya baca pun boleh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lagi boleh baca lah insya-Allah. Ada apa-apa tuan-tuan. Itu saja tuan-tuan. Yang baik yang mana itu datang daripada Allah dan Rasul, yang lemah itu datang daripada diri saya. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih kerana perhatian. InsyaAllah berjumpa kita dalam lain-lain undangan Allah Ta'ala. Aku berlihara wa astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.